Terima kasih kerana sekali lagi sudi untuk membuat liputan pada isu yang kita rasa amat penting kerana kebelakangan ini, selain daripada cabaran-cabaran biasa yang kita sudah hadapi dan sedang hadapi, yang terkini adalah timbul kerisauan isu makanan. Kita dengar macam-macam cerita lah daripada macam-macam sumber yang kata ada yang panjangnya 2 bulan. Dulu ada juga dia kata 6 bulan, lepas tu makin lama makin pendek. Dalam masa sebulan ni dah macam-macam figure yang datang. Ada yang sampai kata 2 bulan, ada yang kata 2 minggu pun ada. Jadi kita ni kat bawah ni memang risau pasal masalah ni. Kita ni jadi macam pusat aduan tidak rasmi. Semua orang datang duk tanya, kita pun tak boleh nak jawab. Dan kita kalau nak biar saja begitu pun tak kena juga. Jadi kita perlu buat sesuatu. Jadi sudah tentu bila kita ada masalah, kita cari rakan wartawan kita lah untuk membantu. Pasal nampak gaya itu saja solusi yang kita ada sekarang ini untuk menggerakkan satu tindakan. Ya. Jadi sebenarnya saya rasa lah, kalau kita lihat dah berpuluh tahun dah, kita ni import makanan. Tak apalah kita import makanan, kita manusia, kita nak makan sedap, nak import lamb chop ke apa benda boleh import. Tapi sekarang ni ayam pun dia kena makanan import juga. Dan untuk berpuluh tahun juga kita diberikan alasan harga ayam naik disebabkan makanan ayam naik. Sama ada makanan tak ada ke, duit Malaysia turun ke, ataupun kekurangan bekalan jagung ke, semua ni lah. Jadi kita di Persatuan Pengguna Islam melihat perkara ini macam tidak berapa logik lah. Pasal sebenarnya kita ada juga kawan-kawan di Malaysia, di Riau, di mana semua ada makanan ayam yang dibuat sendiri. Dan saya tidak fikir makanan ayam ini seharusnya menjadi masalah besar. Pasal kita ni tanah dia bukan tanah gurun. Dia boleh tanam je hidup. Cuma kaedah ataupun caranya lah. Jadi dengan cendekiawan kita, dengan profesor lah, orang-orang yang bijak, dah ada satu kali tu budak umur 11 tahun pun ada yang telah mencipta makanan ayam, tapi diam je gitu. Jadi kita nampak benda ni memang tak kena, yang akhirnya menjurus kepada kenapa dasar kita ambil mudah. Maknanya tak payah tanam, import. Pasal saya dengar Jok ni kata kalau import lebih murah, ayam pun import lebih murah. Tapi hari ini ialah mungkin ada kebaikan juga ya. Peperangan Ukraine ni mungkin ada juga kebaikan kerana ia memberi kita kesedaran. Jadi dengan adanya gangguan perjalanan makanan dan pengimportan makanan ini, kita mungkin menghadapi satu cabaran yang agak besar lah. Maknanya makanan mungkin tak ada, duit ada pun tak ada makanan ni, duit pun tak ada, makanan pun tak ada. Jadi dua kali jeopardy ya. Jadi kita di peringkat PPIM ni, kita di bawah, kita pun tidak ada apa upaya. Cuma dengan bantuan rakan-rakan media ini, kita harap kita dapat gerakkan, satu, bawa kesedaran, nombor 2, gerakkan kita semua. Pasal untuk puluh tahun kita import sampai kawan-kawan kita di kampung pun, Alia pun beli, daripada Serai pun beli, daripada Vietnam, daripada Indonesia, daripada mana-mana kan. Jadi ini pada saya satu benda yang cukup tidak patut zaman ini ia berlaku, dan kita pun dalam keadaan tak ada duit hari ni kan. Jadi kalau kita tengok Tengku Razali ada sebut kan, kat Singapura ada 2 tahun kita punya food security yang kita macam tak berapa nak ada ni. Dan kita boleh tanya sama-sama kita lah, kalaulah kita terjadi sesuatu, barang makanan tak ada kat supermarket, kita sendiri berapa hari ada
Makanan kita tak tahu juga ada ke apakah persediaan kita, kerana ini amat besar. Pasal kalau tak ada duit masih boleh tahan. Tapi kalau anak-anak kita tak ada makanan, ini satu benda yang cukup bahaya kan. Dia boleh menyebabkan macam-macam keadaan yang boleh mengancam keselamatan, ya. Jadi rakyat kita semua kena buat sesuatu. Jadi kita melihat, kita setelah mencari kaedah mana untuk kita melakukan sesuatu ini, untuk jangan tengok aje lah. Pasal sebenarnya saja ni nak share cerita sikit, ya. Di kawasan sini ni, saya rasa kita ada 500 pokok mata kucing kot. 500 ni. Pasal saya dah lepas makan mata kucing, saya memberitahu keluarga, makan mata kucing tu, buah mata kucing tu simpan. Tanam lah, pasal bukannya siapa nak marah pun. Jadi kalau ada buah, nasib baik kot kita tidak untuk buah tamak ni untuk kita bertanam kan, rambutan yang kita cuba tanam. Tapi di sini tidak ada, kurang budaya macam tu. Maknanya kita tidak diajar pun. Kita tidak diajar. Sistem pendidikan pun tidak mengajar. Tapi benda ini, saya ingat di Kelantan ada satu kes banjir, orang lari naik bukit lagi, naik lagi bukit. Akhirnya naik pokok. Naik pokok, air kat bawah, nak makan tak ada. Akhirnya, ceritanya, dia orang sampai makan kulit pokok. Ini di Kelantan ni. Jadi kalau ini terjadi, maknanya rugilah kita. Patutnya kita akan buat sesuatu. Jadi hari ini tujuan kita adalah bawa satu kesedaran dan juga buat sesuatu segera. Pasal mungkin kita ada 2 bulan, mungkin kita ada 3 bulan, tapi maknanya kita dah boleh buat segera, tak payah balik ni. Maknanya kita nak dengan berita-berita yang tuan-tuan keluarkan ini akan membawa gerakan supaya buat sesuatu, tanam sesuatu. Pasal ia boleh dilaksanakan. Saya alhamdulillah kat rumah ada pokok ciku, pokok mata kucing, pokok starfruit, limau, cili, halia, serai, memang semua ada. Jadi sekali saya balik, isteri saya cakap, ini semua yang kita tanam untuk makan. Jadi alhamdulillah. Jadi ada orang kata, yalah you ada tanah. Tapi sebenarnya saya duduk di tingkat 40. Pun ada hasil, tanah kecil pun boleh. Tanam cili bukan susah, serai, halia memang mudah. Jadi hari ini kita menyeru biar kita bawa perubahan. Tak kisah apa jadi pun dengan kerajaan ke, election ke apa, kita rakyat tentu nak kena makan juga. Rakyat perlu makan dan perlu kita menyediakan persediaan untuk buat sesuatu untuk menjaga keluarga kita, ya. Jadi hari ini nombor 1 lah, kalau kita ada kat rumah, kita tanam dekat rumah. Contohnya yang antara tanaman yang saya diberitahu yang mudah adalah jagung. Tanam jagung. Kalau jagung tu tak elok untuk orang makan, tak baik untuk orang makan, kita bagi ayam makan. Kau ayam ada makan, kalau jagung tak elok, punya ayam pun tak ada makan. Kita nak makan ayam macam mana? Jadi kita harap kita dapat bawa perubahan ini. Kawan-kawan semua kalau dapat, maknanya kita nak bawa kesedaran ini supaya kita bertanam. Kita pilih beberapa. Kita minta kepada saya pun ada jumpa KSU pertanian baru ni pun nak minta dia mungkin bagi benih, bagi whatever lah, baja ke yang boleh. Tapi kita kena buat terus. Maknanya hari ini kalau kita ada biji rambutan pun sajalah, semai je lah. Semai saja. Tapi kalau kita untuk merancang jangka pendek ini, kalau kita boleh tanam jagung saya rasa 3-4 bulan sudah ada hasil. Tanam ubi kayu, ya, tanam ubi keledik, tanam ulam raja yang senang-senang hidup ni, senang sangat hidup. Pasal kalau saya di tingkat 40 boleh tanam, saya tak fikir kawasan macam ni kita patut biarkan kosong. Dan saya rasa dalam Islam mungkin tak kena, maknanya mungkin jadi berdosa kalau tanah tidak ditanam. Dan sebenarnya dalam proses kita orang mencari tanah ni, mana-mana tanah ni. Jadi saya jumpa kawan-kawan saya kata ni tanah tak tanam ni berdosa. Jadi dia orang bagi tanah, tak apa kau tanam. Jadi kita mungkin kena macam tu lah, pasal benda ni amat penting ni, ya. Jadi kita minta hari ini sekolah-sekolah, apa salah tanam? Tanah ada, masjid, surau. Kalau satu masjid tanam, saya rasa 10 pokok rambutan pun banyak. 10 pokok sukun ke?
pada biar kosong, tak ada sebab nak biar kosong dan nak tanam. Bolehlah tanam orkid, tapi orkid tak berapa boleh nak makan saya rasa kalau sesak-sesak. Ya, dan kita punya bil untuk makanan cukup tinggi kan. Jadi pokok kelapa pun mungkin boleh tanam, kelapa pun senang. Di Terengganu saya banyak ambil pokok buah kelapa tu, dia letak je hidup lah. Jadi kita harap college ataupun universiti ataupun mana-mana kawasan lapang ini dijadikan produktif untuk kita. Dalam kita menghadapi cabaran tentu macam-macam ni cabaran ni. Cabaran hari ni perang kat Ukraine, tapi macam-macam ni cerita kat belakang ni. Kong-kong kita ada sesuatu. Dan benda ni tidak rugi dan sudah tentu tidak berdosa ya. Jadi kita pun cakap dengan TNB pun kita cakap, maknanya kita minta tanah-tanah di bawah TNB tu bagilah. Mungkin syarikat pun boleh buat. Tapi ceritanya kita nak ada hasil yang boleh digunakan untuk menampung keperluan kita supaya kita tidak kelaparan. Ya, tanah majlis. Walaupun kita tahu sekarang ni majlis tidak tanam. Kalau patutnya ke satu kawasan di Putrajaya, okey tanam mempelam aja. Jadi juga tak ada apa benda masalahnya. Tapi kita tak buat. Jadi ini yang kita harap kita buat sesuatu, kita ubah macam tempat Abang Ibrahim. Kawasan dia tepi mana tanam je lah. Supaya ada sesuatu yang hasilnya. Mungkin tidak sekarang. Mungkin 2-3 bulan, mungkin 2-3 tahun. Tapi adalah hasilnya kan. Pada kita tanam lalang. Jadi kita juga akan bawa cadangan kepada pihak kerajaan supaya tanah-tanah yang ditanam ini, contohnya jagung, dia boleh beli jagung. Satu puntung 10 sen. Tak tahulah 20 sen ke. Jadi dia boleh collect. Banyak ni orang tanam, orang tak ada kerja apa-apa. Baik tanam. Maknanya ada diambil dan dia proses lah jadi makanan ayam ke makanan orang. Tak kisahlah. Jadi ini ni untuk kita mengatasi. Pasal kita risau saja pun tak jadi apa juga. Baik kita buat sesuatu. Dan insya-Allah ia membawa kesan positif kepada kita. Kita ada sesuatu yang kita buat. Yang kita cadang ni jangka pendek. Tapi jangka panjang pun nak juga buat. Ya. Mungkin dia kata padi huma pun bagus juga. Ini kita harap universiti pun datang. Dan kita harap juga dengan berita yang tuan-tuan bawa, tuan-puan bawa ini akan membawa mereka yang hendak buat sesuatu bersama. Mari kita buat sesuatu tanpa kita mempunyai red tape yang macam-macam yang sukar nak dilakukan ya. Jadi jadi siapa-siapa yang ada tanah yang pada kosong dan mungkin kita tanggung dosa, baik kita cadang okey. Kita boleh ada tempat pengumpulan maklumat. Jadi di sini kita harap kita buka siapa-siapa yang ada apa benda bawa ke sini. Jadi mungkin orang ada tanah nak cadangkan tanah tak payah okey ambil. Dan orang yang nak mencari tanah pun boleh jumpa. Jadi kita buat matchmaking untuk kita melakukan sesuatu pergerakan rakyat. Ini pergerakan rakyat lah ni. Jadi kita biasa-biasakan budayakan satu kaedah untuk kita ke hadapan, bukan setakat menunggu bantuan kerajaan. Kita pun dah lama sangat dah. Maknanya kerajaan buatlah, kerajaan nak tolong kita amat alu-alukan. Tapi sementara itu rakyat kena buat sesuatu untuk bawa perubahan ini ya. Jadi baru ni saya pergi, kita ada juga kebun kita dekat Sungai Bonus, dekat Bernama tu. Saya tengok macam-macam. Saya punya pokok durian pun dah tinggi sedari kita ni ha. Tanam dulu dah 5-6 bulan dah besar. Jadi di tepi sungai ni tak ada benda, kosong je tanah, tak ada siapa buat apa pun. Jadi kita pakat dengan Bandan Raya masa tu. Bandan Raya ialah ditolong dia, Datuk Bandar pun datang tengok. Jadi apa salah kita tanam sepanjang-panjang sungai ni pun begitu banyak pokok boleh tanam. Ulam raja lah, serai, halia, daun pandan, apa benda kita buat sesuatu. Jadi kita harap usaha kita kali ini memberi sesuatu kepada rakyat untuk buat sesuatu dan belajar-belajar berdikari untuk kita melindungi diri kita daripada keadaan yang mencabar inilah. Okeylah, katakan tak ada kelaparan, barang semua ada. Tak ada dosa pun, tak ada, elok je pokok hidup. Jadi ini pandangan kita lah. Jadi kita harap pihak kerajaan, majlis ke agensi-agensi berkaitan boleh sama-sama kita turun padang dan mungkin Persatuan Penduduk ke, mari kita buat sesuatu, kita gerakkan. This is gerakan rakyat lah. You nak say anything before kita buka soalan? Boleh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala
Saya dipahamkan yang PPIM ingin melancarkan kempen yang boleh kita panggil kategori satu slogan, rakyat tanam untuk hidup. Dan kita bukan mengisyorkan, kita menggalakkan rakyat untuk berusaha berdikari sendiri dan menggunakan tanah-tanah kosong yang ada untuk menanam pokok-pokok yang boleh mendatangkan manfaat. Untuk keluarga, seperti apa yang Datuk sebut, mungkin boleh mula dengan jagung, ubi, keledek, serai dan seterusnya. Tetapi kita juga nak menggalakkan majlis agama Islam yang mempunyai banyak tanah wakaf untuk menggerakkan asnaf-asnaf untuk menanam. Kita juga nak menggalakkan Dewan Bandaraya yang di bawahnya ada banyak tanah-tanah tepi jalan yang ditanam dengan pokok-pokok yang tidak mendatangkan hasil yang boleh digunakan. Kalau kita pergi ke Singapura misalnya kata di estate HDB, mereka tanam pokok manggung, mereka tanam pokok rambutan, pokok cempedak di estate. Bila saya pergi ke Morocco, saya tengok jalan-jalan semua ditanam dengan pokok-pokok yang mendatangkan kebaikan. Ya, tapi kita di sini dasar kita banyak highway kita tanam pokok-pokok yang pokok hiasan. Kita tidak mempunyai pemikiran untuk tanam benda-benda yang mendatangkan kebaikan secara terus kepada rakyat. Jadi dasar ni nak kena tukar lah. Tapi itu kerajaan lah. Kita tahu nak suruh kerajaan buat apa-apa juga susah. Jadi kita biarlah rakyat, kita galakkan rakyat untuk berdikari. Kita walaupun dalam pasu, pokok cili boleh hidup dalam pasu, pokok serai boleh hidup dalam pasu. Saya di rumah tanam halia di pasu, tanam lengkuas, cekung, semua boleh tanam dalam pasu. Kalau tak ada pasu, plastik bag yang hitam tu pun boleh. Jadi kita nak galakkan supaya rakyat mula tanam. Satu kempen, satu gerakan supaya rakyat mula menanam untuk kehidupan yang sangat mencabar. Kita tak tahu stok makanan kita berapa bulan, kita tak tahu. Tapi yang kita tahu tak begitu banyak lah. Kita tak tahu apa yang sedang berlaku di tahap antarabangsa. Nampaknya sangat merisaukan. Jadi baik kita bersedia. Itu dia. Terima kasih. Okay, sikit antara maklumat yang kita perolehi juga, polisi di setengah kementerian ini dipengaruhi oleh kartel. Pasal kalau import adalah bisnes lebih. Kalau bela lembu banyak kat sini, lembu ada orang kata yang ikut kajian, harga lembu ni sebenarnya tak mahal kalau ikutkan. Tapi kalau dah ada kat sini, nak import tak jadilah importnya. Jadi pergerakan ekonomi itu pun dipengaruhi oleh kartel-kartel yang besar ini, supaya kita ni ikut je apa yang dia itu, dan dia terus buat duit macam biasa je. Jadi kita harap kita keluar, rakyat keluar, yang untuk sendiri-sendiri kita buat sesuatu. Dan kalau lah katakan ada 5% saja rakyat di luar sana, kawan-kawan kita di luar sana buat ni, saya rasa impact boleh nampak. 5% je. Ini kita saya beli ulam raja tu dulu, seikat kecil tu RM2. Nak tanam dalam pasu tu beria ditumbuh, jadi rugilah. Jadi kita nak ubah. Ceritanya nak juga dasar ini dilihat kembali, dan kita minta mungkin pihak universiti boleh buat kajian, dan mungkin kementerian juga boleh meminta mereka buat kajian kepada dasar yang boleh menjadikan kita produktif.
Kadang-kadang benda kecil ini nampaknya kecil tapi implikasi dia cukup besar. Okey, saya jumpa Profesor Madeline. Dia kata di Jepun, di family Jepun ni, dia satu dasar dia orang. Dia pegang satu budaya. Biar jangan ada pembaziran walaupun sebiji nasi. Cuba bayangkan. Apa dah hal? Bukan sebiji nasi boleh bawa apa-apa ke? Tak mungkin. Tapi sebiji nasi tu yang kita amalkan dia jadi budaya. Pasal orang yang daripada family tu dia jaga. Bila dia jadi pengarah pun dia jaga juga. Bila dia jadi menteri pun dia jaga. Habis menteri kita dia mewah. Dia ada semua-semua. Jadi benda ini mungkin tidak terkesan. Jadi kita nak mula dasar ni sebenarnya di rumah. Maknanya kita harap dengan tulisan tuan-tuan dan puan-puan ini dia membawa kepada sedikit kesedaran, tak apalah. Jangan buat pembaziran. Kalau kita sebiji nasi kita tak buang, tentu kita tak membazir. Kita didik. Tapi kita selama hari ini mungkin sebab kita senang, kita tidak terfikir. Jadi mari kita buat sesuatu. Kita nak satu gerakan yang boleh membuka mata semua ke arah kita berbuat sesuatu yang produktif dan terbaiklah untuk mendidik diri kita. Dan kita kalau boleh janganlah pada mereka-mereka yang di luar sana yang sama ada di kementerian ke, di jabatan ke, kalau boleh kaji balik, jangan ikut pengaruh yang beri ataupun dibawa oleh kata-kata ini yang membawa keuntungan luar biasa kepada mereka. Terima kasih. Ada soalan kalau nak? Datuk, saya nak tanya. Cadangan Datuk PPIM ni untuk menggalakkan orang ramai untuk berjalan di rumah sendiri, di sendirilah. Adakah cadangan ni disebabkan PPIM dah tak sanggup nak berperang dengan kartel untuk berjuang menghadapi mereka? Adakah ini satu bentuk kekalahan supaya rakyat dia bukan kekalahan. Itu nak mencari jalan nak menang. Dan dia memanglah kita tengok pada kita tak buat sesuatu. Pasal kita ni sentiasa dalam rugi. Dan satu dalam rugi bila kita tidak berbuat sesuatu yang terbaik untuk mengubah diri kita. Pasal peluang ada, mana bom pun tak ada, apa pun tak ada. Baik kita tanam pokok, pasal masa kita pun banyak. Jadi kalau tanam pokok mungkin boleh sihat, mungkin boleh berbakti kepada tanah, dan benda ini pun bukan benda baru. Dan saya rasa amat boleh membawa kesan positif kepada kita lah. Cuba tengok.